Debat antara Muhyiddin dan Tun M mungkinkah terjadi? Najib pertikai tugas Menteri Kewangan. Anwar bercita-cita mahu rampas kerusi Muhyiddin. PAS perlukan UMNO jika mahu menang bergaya. Beberapa individu yang memihak kepada bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad membayangkan perdebatan antara Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan pengerusi pejuang tanah air pejuang mustahil akan terjadi. Mengulas mengenai surat terbuka Tamrin Ghafar, anak kepada bekas Timbalan Perdana Menteri Abdul Ghaffar Baber yang mencabar Muhyiddin untuk berdebat dengan Mahathir, Setiausaha Politik Mahathir Abu Bakar Yahya memberi gambaran Muhyiddin tidak berani untuk menyahut cabaran tersebut. Rasanya tak perlu lagi lah, katanya kepada Malaysia Kini apabila ditanya sama ada ahli Parlimen Langkawi itu akan bersetuju dengan cadangan itu dan adakah pihaknya akan turut menghantar jemputan untuk berdebat dengan Muhyiddin. Dengan wartawan pun tak mahu berdepan, apatah lagi dengan Tun Mahathir, kata Abu Bakar. Pada masa sama, Ketua Penerangan Pejuang Ulia Akamah Husamuddin juga tidak melihat perkara itu akan terjadi. Ini tidak pernah dibincangkan setakat ini, katanya. Pada 21 Mac, Tamrin dalam satu kenyataan telah mencabar Muhyiddin untuk berdebat dengan Mahathir di mana 2 pucuk surat telah dihantar ke kediaman Muhyiddin dan pejabatnya pada awal bulan ini. Menurutnya, kedua-dua surat itu dipercayai telah diterima oleh Muhyiddin berdasarkan maklumat pengesanan dari perkhidmatan pos yang digunakan, pos laju dan GDEX. Katanya Muhyiddin gagal untuk membalas surat berkenaan pada tarikh terakhir yang diberikan iaitu hari ini 23 Mac di mana ia menunjukkan bahawa Presiden Bersatu itu takut untuk berdepan dengan kenyataan sebenar. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Tamrin berkata tujuannya hanyalah untuk mendapatkan penjelasan apa yang terjadi selepas Kerajaan Pakatan Harapan tumbang melalui langkah Sheraton pada akhir Februari tahun lalu. Kita bercakap tentang perubahan kerajaan, kenapa Mahathir letak jawatan dan kenapa dia Muhyiddin ambil alih. Cara terbaik kita nak tahu siapa yang bercakap benar. Jadi kaedah paling bagus melalui perdebatan lah siapa yang bercakap benar. Kalau dia boleh jawab, dia jawablah. Itulah cara paling terbaik sekali dan rakyat boleh jadi pengadil, katanya. Adalah menjadi kesalahan sekiranya kerajaan menafikan had hutang negara sudah tercecah biarpun laporan Kementerian Kewangan menyatakan nisbah hutang berada pada paras 62.2% pada akhir 2020, kata bekas Perdana Menteri Najib Razak. Najib berkata, rakyat mungkin tidak tahu tetapi ahli ekonomi dan pelabur asing sudah tentu tidak akan senang jika ada usaha untuk menipu data fiskal. Nisbah hutang 60% sudah cecah, defisit bajet 5.4% bagi belanjawan 2021 yang diluluskan dalam Parlimen pada akhir tahun lalu juga telah cecah. Sekiranya kerajaan bertukar tangan pada masa hadapan, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap Menteri Kerajaan Perikatan Nasional jika keadaan ini tidak diperbetulkan dan dilulus Parlimen, katanya di Facebook. Najib menjawab kenyataan Menteri Kewangan Tengku Zafrul Aziz yang menyatakan Putrajaya sentiasa konsisten sama ada di Parlimen atau kepada pihak media ketika menerangkan mengenai hutang negara. Tengku Zafrul seperti dilaporkan media berkata, sebelum COVID-19 melanda, hutang kendiri negara sebanyak 55% diguna pakai bagi hutang domestik dan luar negara. Tetapi apabila COVID-19 melanda, dasar fiskal yang lebih fleksibel diperlukan untuk menyelamatkan nyawa dan kelangsungan hidup. Bahkan Tengku Zafrul beri jaminan had setiap jenis hutang bawah lunas undang-undang masih dipatuhi bagi memastikan disiplin dalam pengurusan fiskal negara. Najib berkata kerajaan perlu jujur dan segera memperbetulkan keadaan secepat mungkin, menyarankan pemerintah bawa usul baru di Parlimen untuk menaikkan lagi had hutang sebagaimana pernah dibuat pada Ogos tahun lalu. Katanya, tidak kira kerajaan sudah tukar dasar kepada dasar hutang yang lebih fleksibel atau tidak, hutang adalah hutang dan kerajaan masa depan bersama rakyat kelak perlu berdepan dengannya. Bekas Perdana Menteri ini berkata, tidak salah sekiranya kerajaan membuat pinjaman dalam usaha untuk menghadapi wabak. Tetapi ia salah jika kerajaan langgar undang-undang sendiri dan had hutang yang diusulkan kerajaan yang kemudiannya diluluskan di Parlimen. Jika had ini tidak penting, buat apa Kerajaan Perikatan Nasional usulkan untuk dinaikkan pada tahun lepas, katanya. Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Johor akan mempertahankan kerusi Parlimen Paguh yang kini disandang Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam pilihan raya umum ke-15. Ketua Penerangan Bersatu Johor, Muhammad Solihin Badri berkata,
parti itu tidak akan memberikan laluan mudah sekiranya Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim, berhasrat bertanding di parlimen itu. Paguh itu adalah kerusi kita yang utama. Kita akan all out mempertahankannya. Biasalah orang politik, cita-cita perlu ada, strategi perlu ada. Tapi nak ambil kerusi bukan senang. Kita akan bertanding di 56 kerusi Dewan Undangan Negeri di Johor, di kerajaan sekarang. Kita akan bertanding di semua kerusi. Kerusi dia pun kita akan bertanding, katanya. Beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Infrastruktur Negeri berkata demikian selepas melawat tapak projek pembinaan Directional Ramp di Persimpangan Lebuh Raya Senai Desaru SDE Bandar Penawar. Dalam satu majlis di Permatang Pauh Sabtu lalu, Anwar yang juga Ketua Pembangkang dilaporkan berkata beliau mungkin mempertimbangkan untuk bertanding di Parlimen Paguh yang disandang Muhyiddin ketika ini. Ahli Parlimen Podiksen itu berkata, beliau dipelawa untuk bertanding di 15 kawasan parlimen termasuk di Paguh. Solihan yang juga ahli DUN Adun Tenang berkata, selain mempertahankan kerusi DUN yang pernah dimenangi parti itu sebelum ini, pihaknya akan meletakkan calon di kerusi Pakatan Harapan di Johor. Bukan kerusi PKR saja, tetapi kita akan turut bertanding di kawasan DAP dan kerusi milik Pakatan Harapan lain, katanya. Bekas Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Nazri Aziz percaya cita-cita PAS untuk memenangi pilihan raya umum ke-15 dengan majoriti 2/3 hanya boleh dicapai menerusi muafakat nasional, bukannya Perikatan Nasional. Ahli Parlimen Padang Rengas itu berkata, hasrat PAS untuk membuat perubahan terhadap sempadan pilihan raya yang menguntungkan Islam Melayu juga boleh dilakukan, selain beberapa perkara lain yang memberi manfaat kepada rakyat. Bagus dengan hasrat PAS. Cumanya UMNO bekerjasama dengan PAS di bawah muafakat nasional barulah boleh dapat 2/3, bukannya dengan PPBM dan Perikatan Nasional. Saya juga setuju pertembungan dua penjuru penting untuk memenangi PRU15, katanya kepada FMT. Nazri merujuk kenyataan ahli jawatan kuasa PAS Pusat Khairuddin Ahmad Razali semalam mengenai impian PAS memenangi PRU15 dengan majoriti 2/3. Katanya di Facebook, setelah kemenangan dicapai, perubahan sempadan pilihan raya yang menguntungkan orang Islam Melayu serta pertambahan kerusi parlimen di negeri majoriti Melayu boleh diusahakan. Laluan untuk mencapai impian itu ialah dengan terus memperkukuhkan muafakat umat antara tiga parti Melayu walaupun berhadapan rintangan. Pertembungan dua penjuru adalah strategi penting untuk memenangi PRU15. PAS ketika ini menjadi sebahagian daripada kerajaan pusat melalui penyertaan mereka dalam Perikatan Nasional yang diketuai pengerusi PPBM Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Pada PRU14, PAS menurunkan lebih 100 calon di kerusi parlimen dengan sasaran membentuk kerajaan atau menjadi kingmaker, namun hanya memenangi 18 kerusi. Ditanya apa asas yang meyakinkan PAS boleh memenangi 2/3 kerusi sekiranya bekerjasama dalam muafakat nasional, Nazri berkata, orang Melayu sudah melihat kesan dan akibat sekiranya kuasa Parti Melayu dipinggirkan. Pertamanya di bawah Pakatan Harapan yang DAP ada bersama, orang Melayu dilayan teruk. DAP memang kerjakan orang Melayu dan orang Melayu kini juga sudah sedar yang Pakatan Harapan tidak membantu Melayu. Sebenarnya jika tidak ubah sempadan pilihan raya juga tidak mengapa. Sekiranya PAS bekerjasama dalam muafakat nasional juga sudah menguntungkan masyarakat Melayu, katanya.